Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar? Sudah bersedia ke anda untuk menghadapi peperiksaan pada hari Isnin ini, kertas semester 1. Okay, hari ini saya akan berikan tip-tip penting. Okay, bagaimana menjawab apakah kelemahan-kelemahan yang biasa dilakukan oleh calon-calon ketika menjawab soalan di semester pertama. Jadi, teruskan bersama saya, Suka Sensei. Para pelajar, kelemahan pertama calon adalah tidak faham kehendak soalan. Ini ketidakfahaman terhadap kehendak soalan itu. Ini merupakan sebab utama mengapa calon gagal menjawab dengan baik. Jadi, faham apa yang tersurat dan apa yang tersirat di sebalik kehendak soalan. Jadi, pemahaman tentang kehendak soalan itu sangat penting. Jadi, baca betul-betul soalan dan pastikan anda faham apakah kehendak soalan. Setiap soalan mengandungi 4 perkara. Pertama, tugasan. Kedua, kehendak soalan ataupun isu ataupun pokok persoalan yang ditanya. Itu yang dikatakan sebagai kehendak soalan. Yang ketiga, latar masa. Bila sesuatu luang lingkup soalan itu ditanya. Dan juga yang keempat adalah latar tempat. Itu tempat di mana kajian itu ataupun persoalan itu dinyatakan. Jadi 4 perkara penting dalam soalan ini mesti difahami secara mendalam. Okay, dari segi tugasan, kehendak soalan ataupun isu ataupun pokok persoalan. Kedua, dari segi latar masa, abad ke-14 ke 15 ke 16 dan sebagainya. Juga dari segi latar tempat, di England, di Jepun, di Jerman, Perancis dan sebagainya. Okey, itu perkara penting yang mesti kita kuasai. Ini sebelum kita menjawab sesuatu soalan. Para pelajar, jawapan yang baik. Ini apa dikatakan sebagai jawapan yang baik? Okey, jawapan yang baik, yang cemerlang, yang kompeten, mesti menunjukkan bahawa anda memahami kehendak soalan dan anda dapat menghuraikan sesuatu fakta itu dengan baik. Maksudnya anda perlu berdialog dengan soalan menggunakan bahasa sendiri. Jadi kita menjawab sesuatu fakta yang menjawab kepada kehendak soalan itu berdasarkan kefahaman kita dan huraian dan bahasa yang paling mudah, yang paling ringkas yang boleh kita huraikan. Itu sangat penting. Itu menunjukkan originality dari segi soalan ataupun cara jawapan yang kita berikan kepada penyelesaian kepada persoalan yang dinyatakan dalam sesuatu soalan. Anda perlu berdialog. Maksudnya berdialog secara seperti seolah-olah bila kita menulis itu kita berdialog dengan pemeriksa yang akan memeriksa jawapan kita. Jadi kita gunakanlah ayat yang paling mudah yang kita boleh memahami pemeriksa ketika dia menyemak esei yang kita tulis. Itu sangat penting. Antara perkara penting dalam soalan adalah apakah kehendak soalan, iaitu isu yang saya nyatakan di awal tadi. Isu yang dibangkitkan dalam soalan. Jadi kita kena faham apakah isu yang dibangkitkan. Masyarakat industri, masyarakat feudal, masyarakat maritim ataupun masyarakat agraria. Itu isu yang dinyatakan, dibangkitkan dalam kehendak soalan. Jadi kita fahamkan, kemudian kita kena fahamkan kata tugasan soalan. Sama ada bincangkan, nyatakan, huraikan, tunjukkan, galurkan, sejauh manakah dan sebagainya. Okey, itu cara yang kita perlu gunakan berdasarkan tugasan yang diberikan untuk menjelaskan sesuatu isu yang dinyatakan dalam soalan. Okey, ini sangat penting untuk pelajar menguasainya. Ini saya akan jelaskan lagi dengan lebih lanjut selepas ini. Okey, yang kedua kita perlu faham dari segi latar masa. Okey, apakah itu latar masa? Dia adalah skop. Bila mula, bila berakhir. Abad ke-16 hingga abad ke-17 misalnya. Sebelum Perang Dunia Pertama, selepas Perang Dunia Pertama, contoh. Okey, proses. Ini dari segi prosesnya. Okey, proses
penyatuan, contoh proses pembinaan negara bangsa. Okey, prosesnya bila berakhir. Okey, berlaku dalam tempoh masa atau 2 tarikh dari bila sampai bila, abad ke-16 hingga abad ke-18 contoh. Okey, dari selepas berakhirnya Perang Dunia Pertama sehinggalah berlakunya Perang Dunia Kedua contoh. Okey, itu menggambarkan latar masa atau skop kepada persoalan ataupun isu yang dinyatakan tadi. Di mana, bila, maksudnya merujuk kepada time frame, jangka masa ataupun peristiwa yang berlatar belakangkan kepada isu ataupun persoalan yang dinyatakan dalam soalan. Jadi kita kena faham betul-betul dari segi latar masa ini. Jadi untuk membolehkan kita memberi pengenalan yang baik dan juga penutup yang sesuai, dan juga kita berujahan ataupun isi yang kita berikan, skopnya tidak lari daripada latar masa yang dinyatakan. Okay, itu perkara yang penting pelajar. Ini dalam membolehkan kita menjawab suatu soalan dan kita mendapat markah yang baik. Perkara ketiga yang penting kita kuasai adalah latar tempat. Apa yang dimaksudkan dengan latar tempat? Iaitu skop lokasi. Ini dari segi lokasi, di mana tempat itu, di Jepun ke, di England ke, okay, ataupun di Perancis, di Amerika. Itu adalah skop tempat ataupun lokasi. Contoh soalan STPM tahun 2017, terangkan ciri-ciri kemajuan masyarakat industri di England pada abad ke-19. Jadi terangkan itu adalah tugasan, ciri-ciri kemajuan masyarakat industri adalah isu yang dinyatakan ataupun kehendak soalan. Tempat, skop tempatnya adalah England. Ini kalau kita ciri-ciri masyarakat industri di Jerman, maksudnya skopnya adalah Jerman. Latar masanya abad ke-19. Okey, itu perkara penting. Pelajar kena baca betul-betul soalan dan kenal pasti dari segi latar tempatnya di England ataupun di Jerman ataupun di Belanda, di Perancis dan sebagainya. Jadi kita kena faham betul-betul di mana lokasinya. Itu yang merujuk kepada latar tempat. Ini yang ada dalam sesuatu soalan. Okey, kita lihat contoh soalan STPM tahun 2014. Galurkan proses penyatuan negara bangsa Itali pada abad ke-19. Kehendak soalannya, proses penyatuan negara bangsa Itali. Masa abad ke-19. Tempat Itali. Jadi calon perlu mengingatkan peristiwa dengan mengaitkan persoalan apa, di mana, bila dan sebagainya. Itu adalah galurkan. Okay, jadi tugasan kepada soalan ini adalah galurkan. Jadi pelajar ataupun calon perlu galurkan proses penyatuan negara bangsa, iaitu Itali. Masanya abad ke-19. Jadi bila kita menggalurkan sesuatu proses, kena faham betul-betul, galurkan itu mesti mengikut peristiwa secara kronologi ataupun mengikut jangka masa berdasarkan kronologi masa. Okay, yang mana perlu didahulukan daripada awal proses penyatuan negara bangsa Itali sehinggalah wujudnya sebuah negara bangsa, iaitu Itali. Okay, itu proses yang kita kena jelaskan. Okay, di mana, bila dan sebagainya yang merujuk kepada proses penyatuan yang mesti digalurkan daripada dia bermula sehinggalah wujudnya sebuah negara bangsa yang dipanggil Itali. Jadi jawapan yang baik mesti berdasarkan tugasan yang dinyatakan, iaitu galurkan. Hati-hati bila kita galurkan, kita mesti galurkan berdasarkan time frame ataupun jangka masa dan juga berdasarkan kepada peristiwa yang mana dahulu dan yang mana kemudian. Ini mesti dijelaskan. Sebab itu dipanggilkan galurkan. Jadi berhati-hati pelajar. Bila kita menjawab soalan galurkan, kita mesti mengikut kronologi masa yang betul. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan, sejauh manakah? Sejauh manakah ada dua benda. Pertama, sejauh manakah itu merujuk kepada sedalam mana. Sejauh manakah kedalaman isi, iaitu zaman, contoh zaman pencerahan.
nyatakan pandangan tentang sesuatu perkara, memberi penilai kepada soalan yang diajukan. Contoh soalan STPM tahun 2013. Sejauh manakah zaman pencerahan pada abad ke-18 Masihi membawa perubahan lanskap politik, ekonomi dan sosial di Eropah? Ini merujuk kepada sejauh manakah itu sedalam mana. Sedalam mana zaman pencerahan itu membawa perubahan lanskap politik, ekonomi dan sosial di Eropah. Itu pelajar kena faham. Maksudnya ada satu saja isi, iaitu zaman pencerahan. Bagaimana zaman pencerahan itu membawa kepada perubahan lanskap politik, ekonomi dan sosial di Eropah. Sebagai contohnya. Faham pelajar? Ini ada soalan yang sukar. Ini sebab dia hanya memerlukan pelajar memberikan kedalaman isi. Itu hanya satu isi yang merujuk kepada zaman pencerahan. Dikaitkan zaman pencerahan itu dengan perubahan yang berlaku. Apa di zaman pencerahan? Apa yang berlaku dalam zaman pencerahan? Ini yang menyebabkan berlakunya perubahan lanskap politik di Eropah, menyebabkan perubahan ekonomi di Eropah, menyebabkan perubahan sosial di Eropah. Itu yang dikatakan sebagai sejauh manakah jenis yang pertama. Merujuk kepada kedalaman satu isi yang dinyatakan, iaitu zaman pencerahan ataupun enlightenment. Jelas pelajar? Okey pelajar, contoh yang kedua. Sejauh manakah juga merujuk kepada sejauh manakah jelaskan isi utama yang diberikan. Satu isi yang utama dinyatakan. Kemudian baru kita beli faktor-faktor lain. Contoh soalan ya. Sejauh manakah perbezaan ideologi? Itu adalah faktor utama. Menjadi faktor utama berlakunya Perang Dingin selepas Perang Dunia Kedua. Jadi satu faktor yang diberikan iaitu perbezaan ideologi. Yang kita jelaskan apa dikatakan sebagai perbezaan ideologi. Sebaik yang mungkin kita jelaskan, sedalam yang mungkin. Namun begitu, terdapat faktor lain yang menyebabkan berlakunya Perang Dingin, menyebabkan berlakunya Perang Dingin selepas Perang Dunia Kedua. Jadi pelajar kena faham itu. Ini menyebabkan berlakunya Perang Dingin selepas Perang Dunia Kedua. Satu faktor adalah perbezaan ideologi. Namun begitu, terdapat faktor lain yang menyebabkan berlakunya Perang Dingin selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Jadi itu yang perlu kita jelaskan. Mungkin ada banyak faktor, bukan hanya perbezaan ideologi. Ada faktor lain yang membawa kepada Perang Dingin tersebut. Tapi bila kita menjawab esei dalam masa 30 minit, bukan kita nak memberi 10 isi, 20 isi, 5 isi, 4 isi. Tidak. Ini kita hanya memberikan jumlah isi berdasarkan kepada masa yang diperuntukkan kepada kita cuma 30 minit. Dan kita perlu huraikan isi itu sedalam yang mungkin, yang dipanggil tahkulan. Sebenarnya bukan jumlah isi yang dipentingkan, tetapi kedalaman isi. Ini kedalaman isi. Bagaimana kita menghuraikan sesuatu fakta itu. Ini dari segi huraiannya, contoh yang relevan yang diberikan. Ini huraian lanjutan dan sebagainya. Itu yang penting. Ini bila kita memberi sesuatu ulasan kepada fakta yang nak kita huraikan. Itu yang saya katakan sebagai kita berdialog dengan jawapan. Kita berdialog dengan soalan. Kita menjawab dan kita memberi kefahaman kepada pemeriksa yang memeriksa kertas kita itu. Itu yang sangat penting para pelajar kena bezakan. Jadi sejauh manakah dalam soalan yang berbentuk tugasannya sejauh manakah, ada dua benda. Pertama, ditunjuk sedalam mana, dan yang kedua berkaitan dengan ada faktor lain. Bukan satu faktor, tapi ada faktor lain. Ini yang menyebabkan berlakunya sesuatu perkara ataupun isu yang dinyatakan dalam kehendak soalan. Okey, ini contoh jawapan yang betul. Ya, pelajar. Soalan tadi, sejauh manakah perbezaan ideologi membawa kepada faktor yang menjadi faktor utama kepada berlakunya Perang Dingin selepas Perang Dunia Kedua. Jadi faktor ini bila kita menjawab soalan tadi, pertama kita jawab dalam bentuk esei.
Saya dah jelaskan sebelum ni. Bila kita jawab soalan esei, mesti ada pengenalan, mesti ada isi dan mesti ada penutup ataupun kesimpulan. Pengenalan dulu kita buat. Okey, kita tulis dulu pengenalan. Lepas tu, isi yang pertama adalah perbezaan ideologi. Itu demokrasi yang diketuai oleh Amerika Syarikat dan sekutunya, dan satu lagi adalah komunis yang diketuai oleh United Socialist Soviet Russia. Okey, kita jelaskan dari segi perbezaan ideologi antara dua kumpulan politik ini ataupun dua kuasa besar ini. Kemudian, namun begitu, pada ayat itu, namun begitu terdapat faktor-faktor lain yang membawa kepada perang dingin selepas Perang Dunia Kedua. Itu dari segi politik. Misalnya kegagalan runingan, ancaman daripada Jerman. Kemudian yang ketiga, kita jelaskan pula faktor ketiga, iaitu dari segi ekonomi juga membawa kepada perang dingin. Disebabkan kemerosotan ekonomi dunia pada waktu itu selepas berlakunya Perang Dunia Pertama, selepas berlakunya Perang Dunia Kedua. Itu membawa kepada perang dingin di antara kedua-dua blok ini yang cuba untuk menguasai ataupun meluaskan pengaruh mereka dengan menggunakan kuasa ekonomi. Kemudian kita tutupkan esei kita tadi. Pengenalan, isi dan kita tutup esei. Jadi kita telah memberi satu jawapan yang baik dan kita telah menjawab isu yang dikemukakan berdasarkan kepada tugasan yang diberikan, iaitu sejauh manakah. Okey, jelas pelajar. Okey, gunakan dan pastikan dapat menjawab dengan tepat apa sebenarnya yang dikehendaki oleh soalan dan apakah tugasan yang dinyatakan. Dan kita boleh memberi satu jawapan yang baik supaya pemeriksa memahami apa yang ingin kita sampaikan. Itu yang saya kata tadi, berdialog dengan jawapan yang kita tulis tadi. Supaya pemeriksa kita memahami apa yang kita cuba sampaikan dan kita boleh memperoleh markah yang cermelang, yang kompeten pada waktu itu. Okay. Contoh tugasan yang ketiga adalah bandingkan. Itu kita membuat perbandingan antara dua atau lebih perkara. Contoh, para pelajar bandingkan kedudukan dan peranan Maharaja Cina dan Rusia dalam pemerintahan pada abad ke-16 hingga abad ke-20. Kita nak bandingkan kedudukan dan peranan dua benda, masyarakat Cina, Maharaja Cina dan Rusia dalam pemerintahan pada abad ke-16 hingga abad ke-20. Itu dia punya latar masanya, tempatnya di China dan juga di Rusia. Membuat perbandingan. Contoh, pengenalan. Kita tulis pengenalan berkaitan tentang negara China, tentang Rusia misalnya. Latar belakang China, latar belakang Rusia. Isi kita nak jelaskan tentang kedudukan. Ada dua benda yang ditanya, iaitu kedudukan dan peranan. Kita terangkan dulu kedudukan Maharaja Cina bagaimana, kedudukan Maharaja Rusia bagaimana. Kemudian kita jelaskan pula peranan Maharaja Cina, peranan Maharaja Rusia. Faham pelajar? Itu isi yang perlu kita jelaskan. Sebab kita nak bandingkan dua perkara tadi. Kedudukan Maharaja Cina dan Maharaja Rusia ataupun Tsar di Rusia, dan juga peranan Maharaja Cina dan Tsar di Rusia. Kemudian baru kita simpulkan ataupun kita tutup esei kita tadi berkaitan dengan satu simpulan tentang Cina, satu penutup itu kita tulis simpulan tentang Rusia. Jadi kita telah memberi jawapan yang baik. Kita menjawab kehendak soalan dan kita telah memberi tugasan yang betul. Untuk memberi satu perbandingan berdasarkan kepada dua perkara yang hendak dibandingkan dalam soalan ini. Kedudukan dan peranan. Jelas pelajar? Okey, format kedua, cara yang kedua kita boleh gunakan untuk menjelaskan tugasan banding tadi. Bandingkan peranan dan kedudukan Maharaja Cina dan juga Tsar di Rusia. Jadi pengenalan, macam saya kata tadi, kita jelaskan tentang Cina, tentang Rusia. Kemudian isi yang pertama, kita nak jelaskan tentang perbandingan dari segi kedudukan. Jelaskan kedudukan Maharaja Cina bagaimana, kedudukan Tsar di Rusia itu bagaimana. Kemudian kita jelaskan pula perbandingan yang kedua dari segi peranan. Peranan Tsar di Maharaja Cina, peranan Tsar di Rusia. Dan juga penutup ataupun kesimpulan tadi, kita ceritakan lagi satu sebab
ambil mana-mana isi itu untuk menjelaskan tentang, atau kita simpulkan satu isi berkaitan tentang China dan satu tentang Rusia. Jadi ini format yang kedua kita boleh gunakan. Jadi kita telah menjawab soalan tadi dengan baik untuk menunjukkan perbandingan. Sebab kita membandingkan dua perkara, kedudukan dan peranan. Siapa Maharaja China dan Tsar di Rusia. Jelas para pelajar? Okey, contoh seterusnya adalah tugasan yang berbentuk apakah, iaitu membuat penilaian dengan memberi hujah terhadap sesuatu perkara ataupun menyatakan sesuatu sebab atau perkara. Contoh soalan, apakah sebab-sebab yang membawa kepada Perang Dunia Pertama pada tahun 1914? Ataupun apakah sebab-sebab yang membawa kepada Perang Dunia Kedua pada tahun 1914? Ataupun apakah sebab-sebab yang membawa kepada Perang Dingin selepas tamatnya Perang Dunia Kedua tahun 1945? Okay. Itu adalah apakah. Senang, direct saja. Jelas, tugasan ini mudah. Tidak seperti galurkan tadi, sejauh manakah ataupun membandingkan. Itu tiga bentuk tugasan yang sukar. Apakah, nyatakan, tunjukkan, huraikan, mudah. Pelajar boleh berikan. Berdasarkan apa yang dinyatakan dalam kehendak soalan. Berdasarkan latar tempat ataupun latar masa yang diberikan oleh sesuatu soalan. Okay, satu lagi bentuk tugasan seperti huraikan, jelaskan, perihalkan dan analisiskan. Maksudnya calon perlu memfokuskan kepada sesuatu perkara saja tetapi dilihat dari pelbagai aspek. Jadi pelajar ataupun calon perlu kreatif, yang memerlukan kreativiti yang tinggi untuk menghurai ataupun mentafsir ataupun menganalisis ataupun menilai tentang sesuatu perkara. Okey, itu kelebihan kepada calon yang boleh memberi sesuatu huraian berdasarkan kepada kreativiti calon. Okey, dari segi untuk menunjukkan dia adalah sesuatu, membuat satu penilaian. Ada perbezaan dekat situ. Membuat satu penilaian tentang sesuatu perkara. Membuat sesuatu analisis tentang sesuatu isu yang dibangkitkan. Contoh, huraikan struktur masyarakat feudal di Jepun dalam era pemerintahan Shogun Tokugawa di tahun 1603 hingga tahun 1868. Ini soalan STPM tahun 2013. Jadi kita hanya huraikan struktur masyarakat feudal, bukan ciri masyarakat feudal. Maksudnya struktur, iaitu lapisan. Ini daripada emperor, shogun, daimyo sampailah kepada golongan saudagar. Jadi kita jelaskan setiap peringkat dalam struktur itu. Okay, itu adalah isinya. Setiap lapisan itu adalah isi. Jadi sampai lapisan yang paling bawah sekali, iaitu golongan saudagar. Jadi, semua itu mesti dijelaskan dalam masa 30 minit. Jadi kedalaman tentang sesuatu isi itu, soalan struktur sebab dia ada berapa struktur? 6 struktur. Jadi kita kena jelaskan ke 6 struktur itu. Okay? Tak boleh kurang. Sebab itu adalah struktur masyarakat feudal di Jepun. Jadi setiap itu kita kena jelaskan. Okay? Jadi tak perlulah huraikan setiap satu itu sangat dalam sangat. Sebab kita hanya ada 30 minit. Jadi pelajar perlu berhati-hati dekat situ. Okay? Kalau struktur, berapa banyak lapisan yang ada, itu kena dijelaskan. Setiap lapisan itu adalah isinya. Okay? Jadi kena pandai dari segi untuk mengagihkan masa dan juga dari segi fakta yang nak kita huraikan. Jelas pelajar. Okay? Dan satu lagi, bila kita memberikan sesuatu huraian berkaitan dengan menilai, macam mana nak menilai. Okay? Berilah sikit. Kita menilai. Nilaikan. Nilaikan kepentingan. Contoh, nilaikan kepentingan sistem ekonomi kapitalisme. Kepentingan. Kita nak menilai kepentingan sistem ekonomi kapitalisme dari segi nilainya dari segi contoh perdagangan antarabangsa. Macam mana kita nak nilai? Jadi kita boleh kaitkan ekonomi kapitalisme itu menggalakkan perdagangan antarabangsa. Macam mana dia menggalakkan perdagangan antarabangsa? Itu menilai. Kita membuat satu penilaian terhadap sesuatu isu yang dinyatakan. Okay, pelajar boleh bezakan kat situ. Okey, pelajar, saya harap pelajar dapat menguasai beberapa tip yang saya beri tadi berkaitan dengan tugasan, kehendak soalan, latar masa dan latar tempat.
Seterusnya cuba kita lihat kelemahan yang biasa dilakukan oleh calon. Pertama, tidak menguasai time frame. Latar masa. Latar masa berlakunya sesuatu peristiwa yang ditanya dalam soalan. Jadi kena faham betul-betul abad ke-14, abad ke-15, 16, 17 hingga abad ke-20. Apakah sebenarnya yang berlaku? Kedua, tidak menguasai tarikh-tarikh penting. Walaupun sejarah bukannya memberikan tahun atau tarikh yang penting, tidak. Ini misalnya Revolusi Inggeris 1688, Revolusi Perancis 1796, ataupun Perang Kemerdekaan Amerika 1776. Kita bukan nak pelajar hafal mengeluarkan tarikh, tetapi sebaiknya pelajar dapat memberikan tarikh yang tepat, tarikh yang penting. Misalnya Perang Dunia Pertama 1914, 1918. Jadi tarikh-tarikh yang penting itu perlu pelajar kuasai. Ini kalau tak ingat, tak boleh, tak apalah. Hanya sebutkan Perang Dunia Pertama sudah. Tapi kalau kita boleh memberikan satu time frame yang tepat, jangka masa yang betul, dia akan memberi advantage kepada contoh yang calon berikan. Calon berikan contoh itu mantap lah. Jadi contoh itu relevan, contoh itu betul, maka dia akan memberi kesan kepada huraian kepada isi yang dinyatakan tadi. Ini dari segi takulan dan sebagainya. Okey pelajar, untuk memahami time frame ataupun latar masa, ada kata kunci yang berkaitan dengan latar masa ataupun time frame ini. Pertama, misalnya pada, semasa, sebelum Perang Dunia Kedua, selepas Perang Dunia Kedua, sehingga abad ke-19, sepanjang abad ke-17 dan sebagainya. Itu adalah kata-kata kunci berkaitan masa yang boleh kita fahami dengan mudah bila kita menjawab sesuatu soalan. Dari segi time frame ataupun latar masa juga berkaitan dengan perkara-perkara seperti yang saya berikan ini. Contoh, pada, awal, pertengahan, zaman pertengahan, contoh, akhir abad ke-19 ataupun abad ke-20, zaman Perang Dingin, sehingga, semasa, semasa Perang Dunia Pertama, selepas Perang Dunia Kedua, sebelum, selepas Perang Dunia Pertama dan sebagainya. Itu semua merujuk kepada latar masa ataupun time frame. Ini adalah kata-kata kunci yang biasa digunakan dalam soalan. Okey, bila kita menjawab soalan, pelajar perlu baca semua soalan. Kita ada 6 soalan. Baca soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3, soalan 4, soalan 5, soalan 6. Dan kita pilih 4 yang terbaik untuk menjawab 4 daripada 6 soalan yang diberikan. Dan kena ingat, bila kita menjawab 4 soalan, kita hanya diberi masa 2 jam untuk menjawab 4 soalan. Jadi setiap satu soalan mengambil masa 30 minit. Jadi perlu rancang masa dengan sebaik mungkin untuk memastikan kita memberi jawapan yang seimbang. Soalan nombor 1, soalan nombor 3, soalan nombor 5 ataupun soalan 6 yang kita jawab. Jadi pastikan kita menjawab 4 soalan dalam masa 2 jam. Setiap soalan itu 30 minit. Ini untuk memberikan dan kita menjawab berdasarkan pada apa soalan tanya, iaitu kehendak soalan. Penting baca semua soalan dan pilih 4 yang terbaik yang kita menguasai soalan tersebut. Ini bukan 4 yang kita suka, tetapi 4 yang kita mengingat ataupun kita menguasai fakta yang diperlukan dan kita memahami kehendak soalan itu sebaik yang mungkin dan jawablah berdasarkan kepada tugasan yang diberikan. Antara kelemahan calon juga berkaitan dengan tidak memahami istilah dan konsep-konsep tertentu. Contoh, tidak memahami apa dikatakan sebagai ekonomi feudalisme, ekonomi kapitalisme, merkantilisme dan sebagainya. Itu adalah konsep. Konsep feudalisme, konsep agraria, maritim, dari segi revolusi. Itu semua adalah konsep ataupun istilah-istilah penting yang kita kena fahami dan kita boleh jelaskan kalau ditanya dalam soalan. Misalnya, apa dikatakan sebagai pembendungan, iron curtain
dan sebagainya. Okey. Pelajar juga, calon juga gagal membezakan konsep penting yang saya nyatakan tadi. Ini tidak dapat memahami ini dengan baik apa yang dikatakan sebagai Renaissance, Reformation, merkantilisme, imperialisme, dekolonisasi dan sebagainya. Jadi konsep-konsep penting ini pelajar mesti kuasai. Ini barulah kita boleh memberi jawapan yang baik berdasarkan huraian yang kita berikan tadi. Ini dengan sebaik mungkin. Ini bila kita nak menjelaskan kesan revolusi industri, misalnya berlakunya migrasi. Jadi kita kena faham apa konsep migrasi. Migrasi lagi dalam, lagi luar, migrasi antarabangsa dan sebagainya. Jadi itu akan membolehkan kita memberi satu jawapan ataupun huraian yang baik, huraian yang tepat, dan contoh-contoh yang relevan kepada kehendak soalan. Jadi pelajar mesti kuasai istilah dan konsep-konsep yang terdapat dalam sesuatu tema yang dinyatakan dalam soalan. Antara kelemahan calon dalam menjawab soalan di semester 1 adalah tidak mengutamakan dari segi format esei yang saya katakan tadi, iaitu dari segi pengenalan. Setiap esei kita mulakan dengan pengenalan. Pengenalan bukan isi. Pengenalan berkaitan dengan soalan. Sama ada latar belakang, definisi dan apa sahaja yang berkaitan dengan soalan, tetapi bukan isi. Dan barulah kita jelaskan isi dan akhirnya kita tutup. Esei itu mesti ditutup berdasarkan kepada dua kesimpulan yang kita boleh buat. Misalnya, kita ambil mana-mana isi, kita simpulkan. Dan satu lagi, apa yang berlaku selepas itu. Apa yang berlaku selepas itu. Ini semua saya dah terangkan dalam teknik menjawab dan juga persediaan untuk menghadapi peperiksaan. Satu lagi, bila kita menulis pengenalan dan kita menulis penutup, calon juga tulis pengenalan, tulis penutup, tetapi pengenalan dan penutup yang ditulis itu tidak relevan dengan soalan yang dinyatakan. Jadi kita kena pastikan, kita kena rancang dalam masa 2 atau 3 minit. Pengenalan mungkin 3 minit, penutup itu 2 minit sahaja. Jadi kita perlu rancang apakah yang kita nak tulis dalam pengenalan dan apalah kita nak tulis dalam penutup yang berkaitan dengan soalan yang ditanya. Ramai yang hanya menulis pengenalan, hanya menulis penutup, tapi tidak berkaitan dengan kehendak soalan. Itu akan menjejaskan markah untuk mendapatkan markah yang baik. Walaupun kita mengikut format esei, walaupun kita mengikut format esei, ada pengenalan, tapi pengenalan yang kita tulis itu tidak menepati kepada soalan yang dinyatakan. Betul juga kita memberi isi, ada isi kita bagus. Pengenalan kita lemah. Kita tulis penutup kita juga tidak sesuai. Ini tidak bukan satu penutup yang baik. Orang kata tak ada ini yang boleh menarik perhatian pemeriksa. Jadi kita mesti memberi penutup yang baik. Senang saja ambil mana-mana isi daripada yang kita nyatakan tadi dan kita beri apa yang berlaku selepas itu. Apa yang berlaku selepas itu. Kita akan memberi satu penutup yang baik. Pelajar, gunakan tip-tip yang saya berikan ini. Satu lagi kelemahan calon ialah jawapan yang terlalu ringkas ataupun terlalu pendek. Bila kita menjawab esei dalam masa 30 minit, takkanlah kita menjawab esei itu hanya dalam 5-6 baris sahaja. Untuk memberi 20 markah. Sebab bila kita menjawab soalan, kita akan dinilai dari segi pengetahuan, takulan dan juga komunikasi. Jadi kita mesti berani berhujah dengan soalan yang dinyatakan tadi dan kita memberi hujahan, berdialog yang saya katakan tadi, supaya pemeriksa memahami apa yang kita sampaikan. Jadi tulislah sebaik yang mungkin, sebanyak yang mungkin dalam masa 30 minit. Dan kita pastikan apa yang kita tulis itu ada pengenalan, ada isi, ada penutup. Ada pengenalan, ada isi, ada penutup. Dan jawapan itu mestilah dalam masa 30 minit sebanyak mungkin yang boleh kita tulis. Bila kita tulis, kita ada ayat yang kita nyatakan, ada fakta yang kita huraikan, maka bolehlah pemeriksa memberi markah. Tapi kalau jawapan itu terlalu ringkas, terlalu pendek, 2, 3, 4 ayat saja, macam mana kita nak beri markah? Lagi agak sukar bagi pemeriksa untuk memberikan markah. Sebab jawapan itu terlalu ringkas. Short form pun tak boleh. Pelajar perlu jawab dalam esei, bukan jawapan-jawapan ringkas. Politik,
Ni contoh politik, pentadbiran. Tapi kita tak jelaskan pentadbiran apa, politik apa dan sebagainya. Jadi kita kena jelaskan sedalam yang mungkin, baru kita boleh mendapat ataupun memperoleh markah yang baik. Ni kalau kita tulis terlalu ringkas, sudah pasti sukar untuk kita mendapat markah yang baik. Jadi itu kelemahan yang paling besar. Jangan tulis terlalu ringkas, terlalu pendek, sebab kita diberikan 30 minit untuk menjawab satu soalan. Ada pelajar yang boleh jawab 2 muka surat dalam masa 30 minit. Mungkin paling ideal 1,5 muka surat pun sudah mencukupi. Tapi kalau setengah muka surat, pelajar ada masalah dari segi jawapan tersebut. Terlalu ringkas. Dah sukarlah untuk memperoleh markah yang baik. Okey pelajar, apa yang saya boleh simpulkan terhadap titik pelajaran yang saya berikan hari ini. Ini satu peringatan. Pertama, jawapan pelajar mestilah dalam format esei. Bila kita jawab dalam format esei, kita pastikan ada pengenalan, ada isi dan ada penutup. Ini kita jawab dalam masa 30 minit satu soalan. Dan kita mesti menjawab 4 soalan daripada 6 soalan yang diberikan. Jangan jawab 1, jangan jawab 2, jangan jawab 3. Ini tidak mencukupi. Kita mesti jawab 4 soalan dalam masa yang sama, iaitu 30 minit pas. Dan saya boleh katakan setiap soalan sama arasnya. Ini bukan soalan 1 lebih senang, soalan nombor 6 lebih susah. Tidak. Sama saja dari segi aras kesukarannya. Jadi jawablah 4 soalan. Baca betul-betul soalan, pilih 4 daripada 6 soalan yang diberikan. Kedua, bila kita menulis, mungkin kita kejar masa 30 minit tadi. Kita perlu rancang masa 3 minit untuk pengenalan, 25 minit untuk isi, mungkin 2 minit untuk penutup. 30 minit. Dan kita kena pastikan tulisan kita itu boleh dibaca. Supaya memudahkan pemeriksa untuk memberi markah. Kalau tulisan kita tidak boleh dibaca, maka sukar untuk pemeriksa untuk memberikan markah. Tulisan tak boleh baca amat menakutkan kebanyakan pemeriksa. Jadi pelajar mesti pastikan tulisan ini penat kita baca, penat kita ulang kaji, tetapi bila kita menulis jawapan itu tidak boleh dibaca oleh pemeriksa. Itu satu yang merugikan. Ini pastikan anda menulis dengan boleh dibaca, bukan cantik tetapi boleh dibaca. Dan satu lagi perkara penting, gagal membuat huraian fakta mengikut kehendak soalan. Dan pastikan bila kita menjawab sesuatu fakta yang kita berikan dalam isi itu, kita kaitkan dengan kehendak soalan. Ambil kehendak soalan, masukkan dalam isi kita untuk memastikan kita tidak terkeluar daripada kehendak soalan. Ini antara perkara-perkara penting yang boleh saya nyatakan kepada pelajar sebagai tips untuk menghadapi peperiksaan yang akan semester 1 ini pada hari Isnin nanti. Jadi teruskan pelajar. Saya percaya pelajar boleh buat yang terbaik. Okey pelajar, sekian, terima kasih. Inilah pengalaman yang saya berikan dalam masa 30 tahun saya sebagai seorang guru. Jadi inilah yang seikhlas yang mungkin yang saya boleh berikan untuk membantu para pelajar, khususnya calon-calon STPM semester 1. Sebab inilah kali pertama kamu mengambil peperiksaan STPM. Ini sijil tinggi persekolahan Malaysia, bukan sijil pelajaran Malaysia. Jadi gunakanlah apa yang telah saya berikan selama ini, dari segi PDPR, dari segi BDPC yang saya ajarkan, sama ada secara rakaman ataupun secara live. Tujuan saya ikhlas, bukan nak menunjuk pandai, tapi hanya untuk membantu seramai mungkin pelajar untuk boleh menjawab soalan sebaik yang mungkin, supaya pelajar dapat skor sejarah A untuk semester pertama ini. Dan seterusnya untuk membolehkan pelajar, memudahkan pelajar untuk menguasai semester 2 dan semester 3. Dan saya mahukan semua pelajar, semua calon dapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan, dan semua akan masuk ke universiti. Kita mulakan kerjaya kita dengan ijazah pertama. Jadi selamat maju jaya para pelajar. Saya doakan, saya sentiasa doakan kamu semua berjaya dalam peperiksaan STPM. Kamu berhati kudasan. Ini saya harap kamu semua dapat memperoleh markah yang terbaik. Good luck. Berminit bersama Suko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang
transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah